6 hari lagi sebelum kita menempuh Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kenapa? Seperti mana disebut oleh Allah Ta'ala lagi, sambung dari situ, Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana yang Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Umat dulu pun berpuasa juga, cuma bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Orang dulu puasa dia cara macam lain, bulan macam lain. Tetapi Ramadan, puasa untuk umat Nabi Muhammad khusus bulan Ramadan yang diwajibkan. Kenapa? Di ujungnya Allah sebut la'allakum tattaqun, supaya puasa itu menjadikan kamu orang yang bertakwa. Tuan-tuan, sebab itulah Allah nak didik kita jadi orang yang bertakwa, maka Allah wajibkan puasa. Kenapa? Apa kaitan puasa dengan takwa? Kerana puasa di antara hikmahnya, tuan-tuan, puan-puan, yang kita kata hari Selasa kita akan berpuasa ataupun hari Rabu. Tapi biasanya ikut kalender lah, kan hari Selasa tu rasanya memang hari Selasa dah. Jadi kalau kita berpuasa hari Selasa sampailah habis sebulan bulan Ramadan, apa kaitannya dengan takwa? Takwa ni apa dia? Mendidik diri kita untuk jauh daripada larangan Allah dan dekat atau melaksanakan perintah Allah. Orang lelaki dia dah pergi dengar selalu dah dalam khutbah Jumaat, kan, ittaqullah. Puan-puan boleh tanya, ada tak suami-suami puan-puan dengar ittaqullah? Kalau dia tak dengar, maksudnya dia tidur, ataupun dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia pergi ke lain walaupun berkain pelekat dan berbaju lain. Ittaqullah setiap kali Jumaat rukun mesti ada. Kerana ittaqullah ini menjadikan orang itu baik. Yang Allah larang tu dia tak buat. Allah larang mencuri, dia tak buat. Allah larang mengumpat, menghina orang, dia tak buat. Allah larang daripada bermain judi, dia tak buat. Walaupun dia dulu jahil main judi juga, lalu je kedai nombor tu dia tak boleh kalau tak singgah, kan, mengeletor kaki, automatik mati motor bila lalu kedai, kan, masa dia jahil dulu. Ya, tetapi apabila dia dah ada, dia belajar, dia faham dah yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni syurga, yang ni neraka, dia dah belajar. Maka walaupun lalu di depan kedai nombor, motor dia dah elok, tak mati depan. Kenapa? Itulah takwa. Menjadikan dia apa? Rasa takut dengan Allah. Kalau aku main judi ni, mati dalam kedai nombor, apa nak jawab di hadapan Allah? Itu orang yang akan berfikir kenapa? Bila dia ada takwa. Kan, kalau misalnya aku mati tengah tulis-tulis nombor tu, kan, 6431, contoh lah, tuan-tuan yang ambil ni contoh. Dia sebut-sebut, dia ambil sungguh kan, 6666 contoh hanya sebut, dia tulis 666, memang jahanam terus, meninggal di situ. Malu aku. Yalah tuan-tuan, kalau ditakdirkan begitu malu, mati kat mana pakcik tu? Nanti kedai. Kedai mana? Sebut kedai nombor lah. Sepanjang dunia rasanya sampai kiamat orang ingat. Tuan kamu dulu dia meninggal kan? Pakai kat kedai nombor ekor, orang ingat tuan. Ya? Jadi dia datang rasa malu. Itulah malu separuh beriman. Malu orang bertakwa. Nak buat jahat tu rasa malu. Macam kita kata, kita tinggalkan minum arak. Kenapa? Takut pada Allah. Bagaimana kalau aku minum arak nanti, kalau aku mabuk, langgar dia orang mati, apa nak jawab di hadapan Allah? Itu takwa. Dia tak buat benda yang Allah larang. Tuan-tuan, Allah larang dia membuka aurat, dia tak buka. Hatta kalau dia ambil wudu pun dia jaga aurat dia. Tak dia angkatkan pelekat sampai nampak seluar dalam. Tuan-tuan, nampak seluar dalam tu, crocodile from dataran malam 6 pasal malam. Tak, tuan-tuan, dia tak buat. Kenapa? Allah larang.
Ya, yang ni takwa, baik lelaki baik perempuan, tu takwa. Dan takwa ni dia menjadikan dia buat apa yang Allah suruh. Hasil dari antaranya hasil daripada puasa tadi, Allah suruh buat apa? Allah suruh kita jangan bergaduh. Dia tak bergaduh. Dulu dia bergaduh, sekarang dia minta ampun, minta maaf. Pakcik, Haji, kita dah lama dah bergaduh. Semenjak wujudnya Tanjung Bangkung ni, sampai ke sekarang lah kita bergaduh. Jadi sekarang ni kita dah cukup lah. Mari Ramadan tahun ni, kita minta banyak-banyak lah. Umur pun bukannya makin panjang, tetapi umur kita makin pendek. Kita pun selesaikan pergaduhan yang 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu. Hanya kerana pokok manggis, daun manggis tu je. Jadi, selesai. Kenapa? Allah suruh kamu hubungkan silaturahim. Maka, yang bergaduh, dia sambung. Apatah lagi tuan-tuan kalau dengan adik-beradik, lagi kena jaga. Kan? Kalau kita mati tuan-tuan, anak akan berdoa. Takkan abang atau adik kita tak doa kat kita. Tapi kalau kita bergaduh adik-beradik, abang kata, adik dah putus samsing, tak ingin kita doa. Rugi kita tu. Bergaduh dengan jiran sebelah, mati dia pergi sebab takut nanti orang tanya. Pergi, satu kalau Allah kita nak bagi dia. Dia tahu sikit tinggi rendah langit dunia. Dia cakap kan, dia tak tahu dia pun nak mati. Kenapa ni? Sebab dia dah ada rasa takwa, takut. Allah tak suruh kita berkelahi, Allah tak suruh kita bergaduh, Allah suruh kita silaturahim. Ni takwa. Allah suruh kita amanah. Tuan-tuan, amanah dalam menjalankan tugas, amanah dalam kehidupan. Maka orang yang bertakwa dia tak berani nak menyeleweng daripada amanah dia. Tuan-tuan, kalau orang bagi dia pegang jawatan kuasa surau masjid, contohlah, dia tak berani nak seleweng. Tuan-tuan, surau masjid ni kalau boleh orang semua nak tolak kan, sebab berkait dengan dosa. Pada silap buat kamu, dosa pun mati, tanah. Tapi dah tak ada. Kalau semua orang tak pegang, siapa nak pegang? Tetapi kita kata, apa dia? Amanah dalam melaksanakan. Kalau dia jadi pegawai yang besar, amanah. Tuan-tuan tengok bagaimana bila tidak amanah. Kalau tuan-tuan tengok surat khabar apa hari ni, Metro apa, yang rampasan orang yang menyusun tender-tender kerajaan, yang dia dapat rasuah juta-juta kan, dirampas Porsche-nya dengan Bugatti-nya, helikopter 2 buah kereta mewah tu kan, jumlah berpuluh juta. Tuan-tuan, tu baru yang nilai kontrak dia yang dia ambil, kontrak kerajaan, sebab dia ada orang dalam berbilion, berapa? 3 bilion lebih masa ni. Apa dia? Bila tak mana. Jadi bila dia, orang ni dia dapat kontrak sebab saya ada dalam tu. Jadi harga dia 45 juta. Kalau dia letak lebih, dia pun letak 44.8 juta dapat. Jadi orang lain tak tahu letak 50, tak dapat lebih daripada harga shilling konon ni. Kenapa? Dia ada orang dalam berapa bilion? 3 bilion lebih nilai harga kontrak ataupun kita kata sebuah harga yang dia buat. Jadi tuan-tuan, kenapa? Sebab tidak amanah. Bila ada orang yang dia takwa, dia akan jadi amanah. Tak nafikan. Kadang-kadang bila takwa tu, kita tersasar daripada landasan yang betul. Kembalilah ke jalan Allah. Apa dia? Taubat. Manusia tak boleh lari. Memang kadang-kadang kita kata, aku nak buat betul, aku nak buat betul. Kadang-kadang dia dah, tuan-tuan, kita kata nak jaga ni, aku nak jaga mata ni, puasa ni, tak nak buat maksiat mata. Tapi kadang-kadang bila pergi pasar malam hari Selasa, tengok Amoy seluar pendek jual buah. Nak buka usaha ni? Amoy jual buah pakai seluar pendek. Budak tu baru umur 20-an contohnya kan. 7-8 kali ulang balik tu kedai buah. Sebab apa? Bukan nak tengok buah, nak tengok Amoy yang pakai seluar pendek. Apa dia? Kita tersasar, terikut nafsu dan syaitan. Allah buka peluang. Apa dia? Taubat.
Kan ulang balik apa tu tanya. Haji tak nak balik buka puasa. Dia tanya, kenapa nak ulang balik tu? Orang lain dah balik dah. Kenapa ni? Tersasar kembali. Allah buka pintu taubat, manusia tak lari. Manusia tak boleh lari daripada buat dosa dan silap. Semua orang ada. Baik puan-puan, baik tuan-tuan tak boleh lari. Baik ustaz, tok imam, tok bilang, semua orang ada buat salah. Tapi Allah masih buka pintu taubat. Maka dalam Ramadan ini, antara kerja kita ialah banyak bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Kalau kita banyak bertaubat kepada Allah ni, sebab awaluhu rahmah. Awal Ramadan tu apa dia? Rahmat. Awsatuhu maghfirah. Pertengahan dia apa dia? Keampunan. Wa akhiruhu, akhir Ramadan 10 yang terakhir, itqun minan nar, nak menyelamatkan kamu daripada azab neraka. Jadi salah satu Ramadan ni apa tujuannya? Kita nak dapat maghfirah, keampunan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau dapat kan, biarlah setiap malam kita buat solat sunat taubat dalam bulan Ramadan. Kalau dapat setiap malam, tak tinggal. Habis orang terawih contohnya, kan, habis witir, tak apalah, kita bersambung lagi 2 rakaat. Apa dia? Taubat. Nak baca apa, baca lah. Hal yang penting ada Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua ada Fatihah. Selepas Fatihah nak baca apa? Baca. Tak baca apa pun, tak apa, terus rukuk sujud, sah. Semayang taubat. Sebab tuan-tuan, seorang ulama pernah menghitung dosa dia. Dia kira umur dia lebih kurang 60 masa itu. Dia kira saja hitung panjang lah, daripada kecil. Daripada lahir-lahir tu, dia tak kira lah bila balik. Hitung panjang. Umur dia 60 lebih kurang. Setahun ada berapa tuan-tuan? 365 hari. Darab dengan 60, berapa tuan-tuan cuba jawab? Siapa boleh bagi? Saya bagi hadiah. Hadiahnya ni, boleh surau. Siapa pakar matematik tuan-tuan? Tuan-tuan tahu nak jawapannya? Tak tahu? Saya pun tak tahu. Kira sendiri ke? Kita kira lebih kurang. Kalau 60 tahun umurnya, setahun 365 hari. 6 darab 3, 18 kan? Jadi 365 hari ni, darab dengan 6 kali 3 kita darab darab 3 ya, tak darab 65 hari. 18, maksudnya 18,000 hari. Kita katalah hitung panjang, misalnya 20,000 hari. Umur dia lebih kurang 20,000 hari. Dia kata kalau ada dosa banyak. Ustaz ada dosa banyak ni, ada bunyi mau. 20,000 hari. Kalau sehari aku buat satu dosa, ada 20,000 dosa aku nak bawa menghadap Allah. Kalau aku mati masa umur 60 ni, 20,000 dosa aku nak bawa menghadap Allah. Malunya aku dengan Allah, pengsan dia tu. Bila fikir 20,000 dosa dia nak bawa bertemu Allah. Sehari satu. Tuan-tuan rasa dosa kita sehari satu? Kan, keluar pekan ya, mana-mana dah kita buat dosa. Belum lagi tipu. Kan, satu tipu menyebabkan tipu yang lain. Kan, bini tanya, kenapa balik lambat bang? Ustaz ceramah lambat sangat habis. Ustaz ni. Kan, dia kata ustaz habis. Padahal ustaz bunyi jawab isyak, berhenti. Kan, syaratnya begitu. Berhenti. Ustaz ceramah lambat habis. Tanya pula, ustaz cerita tentang apa? Dia bukan dengar sangat. Dia cerita lah. Nipu lagi. Akhirnya macam-macam. Dan apa dia? Lala tak boleh nak tipu. Tadi lepas habis tu pergi kedai kopi je. Tipu lagi tu kan. Minum dengan siapa? Tipu lagi. Kenapa tuan-tuan? Tipu menyebab berapa banyak dosa. Dosa-dosa yang kita buat tuan-tuan, kalau sehari satu, tu ada 20,000 dosa kalau umur 60. Tu kalau satu. Tu belum kira besar kecil. Yang kita pagi tadi 4 orang. Tengah hari 4 orang ni. Petang fitnah orang pula, menyambung fitnah. Benda yang tak ada kita pun sambung. Dalam grup WhatsApp kampung tu, bubuh menjatuhkan baru orang. Berapa? 3, 4 sehari.
Kalau 20,000, darab pula dengan 3, 60,000. Kalau satu dosa beratnya 1 gram, cukup. Ni kalau kita jadi istilah berat lah, 1 gram. 20,000 dosa sehari satu, berapa ratus kilo kita nak bawa nanti? Yang nak usung di mahsyar nanti, yang nak menghadap Allah. Ini yang kata, bila mari Ramadan, cuba tuan-tuan. Saya pun cuba, tuan-tuan pun cuba. Kita buat sembahyang taubat setiap hari. Tuan-tuan jangan abai. Tak boleh lepas Isyak, tak apa nanti sebelum sahur. Azam, tahun ni sahur aku nak bangun pukul 5 contoh. Kan, imsak lebih kurang pukul subuh masuk 6.10. Katalah pukul 6. Kalau subuh masuk pukul 6, kita bangun pukul 5 atau 4.45. Kan, tolong-tolonglah orang rumah sikit, panas-panaskan laut tu. Azam tahun ni tak boleh. Kan, orang rumah rehat, kita panaskan laut. Tengok-tengok angin terus, orang rumah marah lagi, orang rumah panas. Kan, ingat nak senang kerja dengan laut hangit. Sebab apa? Kan, orang lelaki masa tahu ya. Jadi kita azam bangun dalam pukul 5 contohnya, bersihkan diri, gosok gigi ke apakah. Okey nak? Main lah tajuk 2 rakaat, lepas tu main apa? Selesai, please. Kalau boleh buat lepas Isyak, buat. Tak nak buat lepas Isyak, buat. Nak buat lepas Maghrib, boleh. Cuma dapatnya lepas Isyak atau di tengah malam sebelum sahur tu lebih baik. Apa tuan-tuan? Ulama kata, sebab kita boleh buat kalau dipanjangkan umur kita sampai Ramadan. Sebab kerana tahun depan belum tentu kita bertemu dengan Ramadan. Kata ulama, adalah satu kejahilan orang yang boleh buat satu-satu amalan sekarang ditangguhkan pada masa akan datang. Orang tu jahil. Jahil tu bahasa Arab. Bahasa Melayu jahil ni apa dia? Bodoh. Kasar sikit, bangang. Apa dia? Kamu boleh buat sekarang, tangguh ke depan, rugi. Bodoh ni. Kenapa? Ke depan tak payah. Taubat ni tak apalah, minggu depan lah, mari minggu depan, bulan depan lah. Kalau tak mati lagi sihat lah. Tadi pergi cek doktor, darah okey, jantung okey, kolesterol okey, gula okey, tak ada masalah. Semua okey. Tahun depan taubat tak apa. Boleh buat sekarang, tangguh tahun depan. Kamu bodoh. Kenapa bodoh kata ulama? Kamu tahu kan tahun depan tu ada lagi untuk kamu? Kamu tahu kan tahun depan tu kamu masih hidup? Atau kamu tahu kan tahun depan kamu masih bersehat pun? Atau memang hidup tapi tak sempat? Doktor baring, dah cakap tak boleh apa, ICU lah. Tak boleh buat. Jadi sebab itu, amalan yang boleh buat sekarang, amalan yang boleh buat tahun ni, amalan yang boleh buat pada Ramadan ni, jangan tangguh, tunggu Ramadan akan datang. Sebab Ramadan akan datang, belum tentu. Kita bukan tahu tuan-tuan kan? Siapa yang pergi tu? Semua tak. Tidak bersyaratkan tua, tidak bersyaratkan sakit, tak ada syarat untuk mati. Syaratnya hanyalah bila sampai masa iza jaa ajaluha, bila sampai masa ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kau rajinlah senaman macam mana pun. Pemain bola boleh mati dalam padang bola. Pemain badminton boleh mati dalam gelanggang badminton. Pelari 400 meter, 1000 meter boleh mati di atas padang yang dia nak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, dalam 2 bulan lepas, lebih kurang, ya, salah seorang, kalau tuan-tuan rajin tengok RTM tu, TV RTM, TV 1, pagi-pagi tu kadang-kadang ada rancangan kesihatan kan, orang senaman-senaman. Dia ada seorang lelaki tu pensyarah UITM, bahagian inilah bahagian sukan. Dia tu dulu pemain rugby. Tuan-tuan, kawan KGB. Memang okey, sihat. Dia yang ajar orang satu Malaysia senaman macam ni nak sihat, badan memang okey. 2 bulan lepas meninggal dunia.
Sama dengan kawan kami di matrik tu. Sama belajar tu dengan syarah salah seorang syarah. Baru 42 tahun. Senaman dah. Dia yang ajar orang dalam TV tu buat macam ni kan. Bumping ke apa ke. Merah tuan-tuan. Memang belajar sains sukan. Bersyarah sains sukan. Tapi bila sampai masa, tak kira. Ya. Jangan kita kata, aku ni badan okey lagi, BMI tak lebih, kurus je, hak gemuk tu jalan dulu. Kadang hak gemuk tu okey, hak kurus jalan dulu. Siapa pun tak tahu. Yang pentingnya, tu yang kita kata, boleh buat sekarang, jangan tahu. Boleh baca Quran, Ramadan ni boleh buat khatam Quran, tak ada nak ke mana dah. Tahun lepas tak pencen, sibuk kerja. Tahun ni dah pencen, boleh baca Quran, baca sekarang. Jangan tahu. Macam esok pun tuan-tuan contoh, ada masa baca Quran, baca. Jangan tahu tak apalah, nanti malam lah, nanti esok lah, nanti Ramadan kita start. Kita tak tahu apa akan berlaku ke depan. Sebab tu ulama kata 3 golongan yang rugi. Antara golongan yang rugi, yang pertama siapa dia? Orang yang menangguhkan amalan tadi, rugi. Ya, rugi. Sebab dia boleh buat sekarang, dia tangguh. Yang kedua, orang yang membazirkan masa. Lepas tu tuan-tuan, Ramadan ni masa yang Allah bagi pada kita. Tambah pula mari PKPP kan, nak rentah negeri tak boleh, nak tengok cucu di Kelantan tak boleh, nak tengok cucu di Pulau Pinang tak boleh, semua tak boleh. Nak ke mana? Dalam Perak ni. Jadi ada masa banyak, maka guna, jangan bazir. Kan? Apa dia? Nak baca Quran bila? Nak berzikir bila? Nak sembahyang sunat bila? Nak tidur bila? Ramadan tuan-tuan susun. Dan yang ketiga, orang yang rugi kata ulama, dia beramal tapi tak ikut syariat. Dia buat ibadat tapi dia tak ikut hukum. Kan? Dia sembahyang tapi dia jahil. Allahu Akbar, gaul kepala. Kan? Buat dah ibadat, buat. Tapi tak ikut hukum. Dia pergi dah sembahyang Jumaat, pergi. Imam sampai pukul 1, dia 12.45 sampai dah. Tapi duduk di belakang masjid, habis bisa mat sampai orang baca khutbah, dia tak boleh makan. Sambil orang baca khutbah, masih boleh makan dan bersembang dengan kawan-kawan yang seangkatan dengan dia. Dia beramal dah, beramal tapi tak ikut syariat pula. Rugi. So di akhirat mana pahala semayang? Tak ada. Sebab kamu buat tak ikut syariat, kamu tak belajar hukum, hakam. Sama juga puasa. Buat puasa ni ikut syariat. Puasa apa kita? Jangan hanya sekadar puasa awam. Tuan-tuan, kita azam. Azam lah. Saya pun sama tuan-tuan. Kita azam. Nak jadikan puasa tahun ni lebih baik betul lepas. Bagaimana? Biarlah puasa tahun ni memang ibadah. Bukan sekadar puasa awam. Apa dia puasa awam? Macam budak-budak puasa. Sekadar tak makan dan tak minum. Menahan diri daripada perkara yang batal puasa. Yang tu. Tarawih tak payah. Sunat je. Baca Quran tak payah. Bila-bila pun boleh. Tahajud tak payah. Luar Ramadan pun boleh. Apa lagi? Semua tak payah. Semua tak payah. Semua tak payah. Akhirnya puasa kita jadi macam budak-budak. Macam anak kita atau cucu tuan-tuan yang umur 7-8 tahun, hanya sekadar puasa latihan saja. Dia tak apalah 70-80. Ni kanak-kanak umur yang dia 7-8 tahun kan. Tuan-tuan nak, kita yang umur 7-80 takkan nak puasa macam tu juga. Tak ada nilai. Puasa apa? Puasa awam. Korang-korang kita puasa lah. Puasa yang khusus. Kita tahan diri memang tak makan, tak minum daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita juga menahan diri daripada selain daripada menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa tadi, kita juga buat amalan-amalan yang lain. Tuan-tuan, banyakkan baca Quran. Korang-korang kalau tuan-tuan pergi hari Jumaat, orang lelaki lah kan? Bukan ni, memang suara macam ni lah. Tapi kalau dah bagi, alhamdulillah. Kalau Jumaat tu misalnya masuk pukul 1.20, tuan-tuan tak ada kerja apa, mungkin boleh berjawab di masjid. Kalau masjid lah, apa dia? I'tikaf. Nak baca Quran banyak-banyak, tak larang.
atau rasa lambat, ambil tasbih ke apa ke, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa dia? Itu juga adalah amal ibadah zikrullah yang disuruh kita buat, khususnya diperbanyakkan dalam bulan Ramadan. Buat tu. Semua ini ada akan amalan yang kita buat semuanya tuan-tuan menjadi peneman di alam barzah. Siapa yang nak di alam barzahnya, alam kuburnya ada teman, beramal. Contohlah disebutkan tuan-tuan, bila ke bumi saja jenazah tuan-tuan, puan-puan, orang balik, maka belum orang balik tu, makhluk pertama datang bercahaya dengan rupa yang menarik perhatian, muka yang orang kata comel lah, tidak menakutkan. Orang sedang pijak-pijak tanah lagi, gelap lah. Tuan-tuan, alam barzah kan, orang kalau keranda ke, papan sekeping ke kan, yang lahat tak kira lah. Orang tutup, orang timbus tanah, timbus tanah tu dah gelap dah. Kita di alam barzah. Masa itu datang dah satu makhluk yang si mati pun tak kenal. Tanya, siapa kan? Akulah Al-Quran yang kamu baca dulu. Di dunia kamu tak tinggal aku, akhirat ni, alam barzah ni aku tak tinggal. Lepas tu tuan-tuan, Quran tu baca hari-hari. Tapi janganlah baca Quran saja, lepas tu semayang pula no. Tak jadi dulu. Jadi puluh baca Quran lah, biar ada teman-teman. Semayang tak ada. Semayang tu dia punya asas. Apa dia? Kamu dulu tak tinggal aku di dunia, hari ni aku tak tinggal kamu. Siapa dia? Quran. Dalam satu riwayat yang lain disebut oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam Ziarah Alam Barzah, Quran dan zikir duduk di ujung kepala. Bila malaikat muka dan nakir mari, dia duduk di ujung kepala. Malaikat muka dan nakir mari dari ujung kepala, dia kata jangan dekati dia daripada arah kepala. Kenapa? Dia menggunakan mulutnya, matanya untuk kebaikan, antaranya ialah berzikir dan membaca Quran. Allah jelmakan ibadah kita berzikir dan baca Quran ni duduk di ujung kepala. Malaikat nak mari di ujung kaki. Nak tanya ni, nak dekat nak tanya. Allah jelmakan kaki kita perbuatan melangkah ke tempat-tempat yang baik, masjid, surau, nak pergi dengar ceramah di dataran malam lusa. Benda-benda baik, kita melangkah pergi tempat baik, guna kaki ke tempat-tempat baik. Dia jadi satu makhluk duduk di ujung kaki. Malaikat nak mari di ujung kaki, jangan dekat dengan dia. Sebab digunakan kaki dia dulu untuk beribadah, menuju ke rumah, untuk buat benda baik. Malaikat nak mari kiri, kanan, depan, belakang, semua ibadah. Puasa ada tunggu, semayang, semua ada tunggu. Bagaimana kalau tak ada ibadah? Tak ada sama tu. Duduklah semua-semua. Ya, kalau lah perempuan yang meninggal dunia, masa dunia suami boleh sebut antil jannah, til jannah. Bila dah mati, kau pergi lah. Kan suami ke isteri, kalau isteri mati macam itulah. Kalau suami mati pun macam itulah. Isteri pun takkan teman. Kenapa tuan-tuan? Itulah hakikat kehidupan. Yang nak teman kamu di alam barzah ialah amal. Lepas tu Nabi pesankan, seseorang tu dia akan pergi bersama dengan dia ahli keluarganya. Hantar jenazah kan, ahli keluarganya, kemudian harta bendanya dan juga amalannya. 3 ini akan iring dia sampai jenazah. 2 balik, 1 tinggal. Ahli keluarga, anak, isteri, suami, pak saudara, abang, kakak, balik. Harta dia pakai welfare hantar pergi. Tak ada lah pula nak naik welfare kan. Contohlah, orang pergi, bini dia, anak-anak pergi dengan welfare pergi ke tanah perkuburan, welfare pun balik. Yang tinggal amalan. Itulah peneman. Jadi bila mari Ramadan ni tuan-tuan, puan-puan, lagi banyak amalan kita nak buat. Ya,
Kita tengoklah sedikit tuan-tuan tentang Ramadan. Kita masa pun tak banyak pula. Saya lihat hukum hakam di sudut secara ringkas, ya, bagi memperingatkan kita orang utara kata menengah baliklah tentang Ramadan. Ya, jadi Ramadan ini adalah ibadah yang fardu, yang wajib dilaksanakan. Siapa yang menafikan kewajipan Ramadan, murtad, hukum bunuh. Kalau dia tak berpuasa, dia tahu aku memang wajib puasa tapi aku tak nak puasa, berdosa. Fasik, buat dosa besar, berdosa. Tapi kalau dia kata Allah, buat apa kita nak puasa, nikmat makan banyak, makannya, puasa ni bukannya wajib. Orang dulu puasa sebab tak ada makanan. Kita berlambak makanan, kenapa tak puasa? Yang ni tuan-tuan akan jadi murtad hukum, ya. Kemudian cara-cara penetapan bulan Ramadan, tengok anak bulan lah tuan-tuan, tak payah. Zaman kita tunggu berita. Dengan ini saya penyimbang besar raja-raja mengumumkan esok hari raya, tu hari raya tak puasa, raya. Apa syarat puasanya? Tengok kenalan dulu kan. Islam mana di Islam wajib puasa. Kalau misalnya hari ini adalah 10 Ramadan, pukul 6.30 petang dia masuk Islam, orang Cina, maka esok start dah dia wajib puasa. Sebab syaratnya adalah Islam, ya. Yang kedua, taklif ataupun kita kata dah balik. Jadi kalau tuan-tuan tak puasa, tu tuan-tuan belum balik. Jadi kalau jumpa kawan-kawan yang sekelas tak puasa dekat Pekan Menangur tu, dia belum balik. Bagi tahu kat dia, walaupun haji, tak haji lupa kan. Kita kata, hang walaupun satu kelas dengan aku, tapi aku dah balik, tapi kau belum balik lagi. Sebab tu kau tak puasa-puasa. Kalau ni balik mati, dia terus masuk ke syurga. Tapi balik kau ni mati masuk neraka kan. Sebab dah umur 70 tak puasa-puasa lagi. Tiada keuzuran yang menghalang dia berpuasa. Kan? Islam balik tidak uzur. Apa uzur yang boleh tak puasa? Ni tuan-tuan, perempuan, kalau ada uzur ni, perempuan tak payah puasa. Yang pertama, haid dan nifas. Orang lelaki terkecuali. Tak tahulah kalau orang lelaki Melenau ada juga. Jadi macam tu kan, tiba-tiba tak puasa haji. Dah, hari ni hari ketiga datang haid. Dah, tu lain kan. Tanjung Bangkung punya penangan. Kemudian yang tu jadi bagi orang perempuan lah. Orang lelaki tak nak kena mengenal. Pengsan atau gila sepanjang hari, tak payah puasa. Ya, dia diuzurkan puasa, tapi dia kena ganti sebab dia pengsan hari. Ni sama lah macam orang ICU. Dia jatuh motor pukul 10 pagi contoh, ICU 3 hari. 3 hari tu puasa dia tak sah. Jangan kata aku tak ganti dah, aku ICU bukan makan. Kan orang masuk air, batal dah masuk ikut ni? Dah. Tapi batal puasa dia kerana tak sedarkan diri selama 3. Jadi orang yang ICU tu, dia tak sah puasa dia. Dia kena ganti bila dia sembuh. Itu kalau pengsan atau gila sepanjang hari. Sakit yang mendatangkan mudarat yang besar. Ni tuan-tuan, sakit. Ya, mudarat yang besar, doktor kata tak boleh puasa ni. Kalau kamu puasa, menyebabkan nanti penyakit ni akan lagi teruk. Atau doktor kata kamu kalau tak makan ubat ni, sebab ubat ni kena makan 3 kali sehari. Pagi kena makan pukul 8 pagi, lepas tu kena makan pukul 4 petang, kena makan pukul 10 malam contoh. Jadi ada melibatkan 8 pagi dengan 4 petang. Kalau tak makan 8 dengan 2 kali, boleh jalan, boleh mati. Jadi tak payah puasa. Sebab yang cakap tu doktor, tapi kalau yang cakap tu bomoh, tak boleh. Yang cakap tu bukan doktor, tak boleh. Yang doktor Islam, yang kita yakin dia memang betul. Kalau doktor bukan Islam pun tak terima. Doktor Islam yang memang dipakar dah, cakap ubat ni penyakit pakcik kena makan ubat ni pukul 8 dengan pukul 4, tak boleh miss, maka pakcik akan berpindah alam. Okey, tak payah puasa. Kenapa? Memberi mudarat kalau puasa. Ya, kemudian bermusafir yang lebih daripada 83 km. Contohnya dia bermusafir, tuan-tuan pergi rumah anak malam ni contoh. Di mana rumah anak? Di Johor. Pukul 8 lepas buka puasa, bertolak ke rumah anak emergency. Kan cucu, menantu nak bersalin atau anak nak bersalin.
dia punya DU-nya lepas raya, tiba-tiba awan nak keluar. Maka pergi sampai sana pukul 6 pagi contoh. Lebih dah 83 km. Maka tuan-tuan tak wajib puasa. Tapi kena ganti juga. Cuma tak wajib puasa itu. Sebab 83 km. Walaupun tak wajib puasa, janganlah jalan-jalan di Pekan Johor Bahru sambil makan roti gadinya. Pukul 8 pagi ni apa? Saya tak puasa ke wajib? Saya daripada Perak ni. Teman daripada Perak. Tidak puasa. Udah 80 km lebih. Apa mau puasa? Dia tangkap naik beg jenazah kan? Sebab dia menimbulkan fitnah. Nak makan. Sama lah macam perempuan kan. Kalau uzur, janganlah mentang-mentang uzur. Oh, dia baru lahirkan anak sebulan lah. Kan, sebulan. Jadi larat kuat nak berjalan. Pergi pasar Malim Nawar tu sambil beli bawa kuih raya hak spare hak ada tu makan sambil berjalan nak beli ikan. Itu menimbulkan fitnah. Janganlah. Orang bukan Islam dia bukan tahu hukum tu. Dia tahu orang Islam cakap dia puasa tempat tu, perempuan tu tak puasa pun. Kan? Dia bukan tahu masalah haid kan nifas kan, dia kata tak puasa. Ni kena jagalah sebab ia menimbulkan fitnah. Ya, itu kita kena jaga. Jadi musafir. Kemudian tidak mampu berpuasa. Bagaimana yang tak mampu? Kerana terlalu tua contohnya. Kan dah umur berapa dah? 96 tahun. Tidur terbaring saja atas kaki. Orang mari panggil Haji Li. Lepas tu bijak. Tak larang. Ya, makan pun masuk ikut hidung dah. Contoh, tak mampu puasa, boleh. Maka dia kena bayar fidyah. Dia ada hukum. Itu kalau uzur. Tuan-tuan, maka uzur yang itu tak perlu berpuasa. Dan tuan-tuan tak ada yang tu, tak boleh. Ustaz, saya uzur juga. Kenapa? Kalau saya puasa, Ustaz, menggigil badan pukul 12 tengah hari. Kenapa? Tak kena rokok, Ustaz. Boleh lah, ni contoh lah. Tuan-tuan tanya bangkung, tak isap rokok kan? Perempuan kan? Suami perempuan semua tak isap rokok. Bagus-bagus belakang. Contoh. Menggigil pukul 1. Kenapa? Downhill. Jangan. Jadi boleh tak? Tak boleh. Rokok bukan sebab, tak termasuk dalam perkara uzur. Gigil lah macam mana, bergoyang tiang rumah pun, rokok punya pasal tak boleh. Betul. Itu keuzurannya. Syarat sah puasa Islam. Orang kafir tak sah puasa dia. Dia boleh puasa untuk menguruskan badan, tu dia punya pasal. Tapi kalau dia kata dia nak puasa sebab nak masuk syurga, kamu Islam kan? Tak, tidak sah. Berakal maksudnya dia mumayyiz. Orang gila tak payah. Jadi orang gila tak wajib puasa. Jadi yang tak puasa tu, kalau dia tak uzur, dia gila. Betul. Itu sebab tu dia tak puasa. Yang ketiga, tidak mempunyai keuzuran yang menghalangnya tadi, itu sah puasa dia. Yang syaratnya Islam, dia berakal dan dia tidak ada keuzuran yang menghalang dia daripada berpuasa. Kemudian niat, tuan-tuan tahulah niat dia. Dalam mazhab Syafi'i, niat mestilah berlaku setiap malam. Setiap malam. Cuma niat ni kita kata berlaku selepas maghrib. Boleh niat. Sebab tu kadang-kadang Imam Tarawih katakan, habis Tarawih dia kata, nawaitu, dia pun sebut kuat ni. Nawaitu, sebut mula, nawaitu saumah maghrib. Sambunglah sendiri kan. Jadi kita pun, yang tu nak lafaz Arab ke, itu kata-kata. Yang penting niat di hati. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Okey. Selesai. Ya, niat wajib tiap malam dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan misalnya langkah berjaga-jaga, ulama kata boleh. Langkah berjaga-jaga. Apa dia? Mengambil pendapat mazhab yang lain. Esok Ramadan diumum dah oleh penyimpan Pembesar Raja-Raja. Esok adalah puasa. Maka kita pun terus niat. Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan fardu atasku tahun ini kerana Allah. Boleh. Ya, ataupun kita suruh anak-anak semua niat. Kan niat semua, niat sebulan. Kemudian niat juga yang mazhab Syafi'i, saja aku berpuasa esok hari fardu atasku Ramadan tahun ini kerana Allah jatuhlah. Tu belum puasa lagi. Kalau puasa kita pelantin.
Tuan-tuan, jadi niat kita bagaimana? Betul tak? Kan bila dia masuk Ramadan, boleh niat sebulan mengikut mazhab Hanafi kalau tak salah saya, supaya kalau kita terlupa niat, maka kita dah berniat sebulan mengambil pendapat mazhab yang lain. Itu dibolehkan kita buat macam tu sebagai berjaga-jaga. Namun seelok-eloknya dalam mazhab Syafi'i ialah setiap malam mesti berniat. Biasanya memang kita kata kalau kita mari tarawih di surau atau masjid, habis sahaja witir, selesai doa imam dengan kuat dia akan menyebut nawaitu sauma ghadin an adai syahr Ramadan hadhihi sanati rak'ataini lillah. Kalau imam sebut macam tu, imam pun boleh bilang ada rak'ataini pula, tuan. Sebab tu dia sebut pelan-pelan. Tuan, nawaitu sauma ghadin, lepas tu dia sebut pelan-pelan. Dia takut ni tersebut rak'ataini. Jadi kita sebut niat yang sebulan dan yang tiap hari itu adalah mazhab Syafi'i, wajib kita buat. Ya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan minum secara sengaja sedikit ataupun banyak. Saya sebut ringkaslah. Sikit atau banyak batal. Apa dia? Kalau makan atau minum. Sikit atau banyak. Lepas sahur, sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, tidur. Jaga-jaga tidur, ada nasi. Gigi dia berlubang. Jadi nasi dalam lubang. Dia gerak-gerak dengan lidah, dia keluar. Sedap pula nasi ni. Ada masam-masam manis. Telan. Batal puasa. Walaupun sebiji nasi. Ya, dengan sengaja. Batal. Tu jangan makan dan jangan minum. Merasa makanan, makruh. Perempuan kan merasa makanan selalu kan? Tak ada soal. Merasa makanan, makruh. Jadi, nak rasa, boleh. Satu kumur balik lah. Kalau telan batal lah. Telan batal. Rasa. Masak apa? Tuan-tuan, perempuan masak apa? Mi kari contoh kan? Rasa ada garam, tak ada ambil. Okey, dah elok dah. Kumur balik. Makruh hukumnya. Tapi kalau dibuang membazir. Telan. Telan tu batal. Ya, jadi dia kena kumur, buang balik. Cukuplah rasa sekali, jangan rasa berkali-kali. Rasa berkali-kali, sedap. Itu lain niat dia tu. Jadi makan minum dengan sengaja. Kemudian makan minum tadi. Kemudian sampai sesuatu benda ke dalam rongga melalui liang yang terbuka. Dan liang yang terbuka. Sampai satu-satu rongga ke dalam jauh. Rongga dia sampai ke dalam berada di antara halkum dan perut. Batal. Sebab tu kalau makanan masuk dalam mulut tak batal lagi. Tapi kalau lepas rongga, lepaslah, batal. Dah menelan. Kadang-kadang itu kena jaga. Sebab tu kalau jaga rasa pun sekadar di luar, di lidah. Kalau kita dah tertelan, dia jadi batal. Ya, sebab apa? Dah masuk makanan atau sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Termasuklah rongga terbuka ni apa dia? Mulut, telinga, kubur. Telinga kalau masuk air sini dia tak batal. Yang dia kata sampai rongga tadi kan? Sampai ke rongga. Kubur dan dubur. Ya, maksudnya yang depan dan belakang. Kubur dan dubur. Yang tu kalau masuk sesuatu batal. Sebagai ulama, kalau tuan-tuan tengok, kalau tak salah dalam Matlaul Badrain dia disebut, apa dia? Kalau, ni contohlah, bukan nak cerita potong, tapi hukum dia macam tu. Kalau orang yang berak sembelit, tuan-tuan sembelit tahu? Orang bangkung panggil lain. Jadi sembelit ni, dia berak, dia buang air tu, keluar separuh, tapi tak putus-putus. Dia sedut masuk balik. Kan? Contoh, ni contoh nak beritahu ni. Jadi dia keluar tapi tak betul, dia tarik masuk balik. Itu dah keluar masuk balik. Dia membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dah keluar masuk balik, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi elakkan sembelit. Makanlah betik dan buah-buah tempatan sebanyak-banyak dalam bulan puasa. Ya, jadi sebab apa? Sebab dia dah keluar
Dia keluar lebih kurang setengah inci tuan-tuan. Tapi ada kawan-kawan di atas dia tarik masuk balik. Batal. Sebab dia masuk balik. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Tak boleh. Itu kena jaga. Sebab kadang-kadang Allah pun ingat nak buang air, pergi Allah sembelih. Lepas tadi terkeluar sikit. Lepas tu tarik ke dalam, tunggu dia betul-betul nak keluar, barulah kita pergi suruh keluar. Tuan-tuan, batal sebab dah keluar, masuk balik. Itu kena tahu. Kemudian suntikan urat tidak membatalkan. Baru ni masalah kahwin kan, suntikan vaksin tak batal puasa. Maka apa-apa suntikan dia masuk melalui urat tak batal. Tidak membatalkan puasa ya. Itu. Semuanya sekiranya dilakukan dengan tidak sengaja tak batal. Kalau sengaja makan minum tadi dia akan batal. Muntah dengan sengaja batal. Sengaja tak sengaja tidak batal. Kemudian bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani batal. Bersetubuh dengan sengaja batal. Tak sengaja tak batal. Macam mana tak sengaja? Tak tahu. Kan? Kalau tak sengaja selalunya sengaja. Tak sengaja tak batal. Mana tahu terlupa? Ingatkan bukan bulan Ramadan, rupanya siang Ramadan. Tak batal. Kalau dengan sengaja batal. Apa tuan-tuan dia punya kifarahnya? 60 hari berturut-turut. Sebab tu orang tua-tua dulu tidak menggalakkan anak-anak adik-beradik dia kahwin sebelum Ramadan. Kan? 2 minggu lagi nak Ramadan, muri buat nikah. Takut sakit terajang. Maklumlah pengantin baru ni terlajak nanti berlaku 60 hari puasa berturut-turut. Hari yang ke-55 pengsan sepanjang hari. Sah tak puasa? Tak sah. Ulang balik hari pertama. Sebab syarat dia 60 hari berturut-turut. Boleh nikah sah, cuma tahap jaga tu kena pakai cawak besi lah pula. Kan? Takut nanti terlajak. Itu kalau berlaku dengan sengaja. Kemudian al-istimna. Maksud istimna ni lah mengeluarkan air mani dengan bukan cara persetubuhan. Misalnya dia bergurau-gurau senda dengan isterinya sampai terkeluar, bukan bersetubuh, terkeluar air mani, maka yang tu batal. Tapi kalau orang lelaki, ni perempuan, perempuan tak. Kalau orang lelaki yang biasa orang bujang lah, jadi mimpi sampai keluar air mani, ya, yang dah menikah dia tak mimpi lah, mimpi lain. Yang orang ni dia tidur siang, budak ni bujang ni, umur 20-an contoh ni, tiba-tiba bila tidur tu mimpi, jaga-jaga basah seluruhnya, kain pekannya. Apa dia? Ada air mani. Oh, mimpi tadi mengeluarkan air mani, keluar melalui mimpi, tidak batal. Tak batal. Tuan-tuan takkan nak mimpi lagi. Mimpi di siang hari bahaya. Jadi kita kata ni biasa orang bujang lah. Tak betul. Atau misalnya orang bujang kan, macam kami pelajar-pelajar matrik tu, lepas subuh dia tidur. Kan, tidur. Hari Sabtu Ahad. Bangun pukul berapa? Pukul 10 pagi. 11 pagi. Kadang-kadang pukul 12 baru bangun. Tidur lepas subuh. Pukul 8 atau pukul 6.30, pukul 7 contohnya, dia mimpi. Keluar air mani. Tak batal. Yang batal tadi bukan sebab keluar air mani, bersetubuh, keluar atau tak keluar, batal. Atau mengeluarkan air mani kerana gurauan-gurauan dengan isteri, atau dikeluarkan dengan sengaja dengan tangannya, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang batal lagi apabila keluar haid dan nifas, itu kita tahu sedia maklum. Kemudian yang membatalkan puasa juga ialah gila dan murtad. Batal. Orang gila, dia puasa-puasa, tiba-tiba dia gila. Asal bulan puasa je dia gila. Asal gila dia bulan puasa. Batal. Kalau dia betul-betul gila, puasa dia batal lah. Tapi kalau buat-buat gila, yang tu dia kena tanggung lah dosa dia. Jadi kalau dia gila, batal puasanya, atau murtad, dia batal puasa dia. Kalau dia masuk Islam balik, dia kena qada hari yang dia mula murtad sebab puasanya adalah dikira batal. Itu sepintas lalu perkara yang membatalkan puasa. Adab dalam berpuasa dan perkara yang dimakruhkan. Antara yang digalakkan dalam berpuasa, segera berbuka. Jangan tangguh-tangguh dah. Yang ni orang Melayu memang top. Kan?
Allah aja dia makan. Kena pula tu Bilal baru nak test mic kan. Allah, Allah, Allah. Dia nak kata Allah, Allah, Allah. Kita ingat Allah Akbar. Nakal yang tu lagi. Jadi batal pun. Jadi bila azannya memang kita makan. Okey. Itu memang disunatkan. Kalau ditangguh-tangguh sampai 20 minit setengah jam, dia boleh membawa kepada haram kerana menangguhkan berbuka puasa. Kemudian melewatkan sahur. Sahur lewatkan. Lewat boleh lah, jangan lewat saja. Suatu dalam waktu dia ada imsak. Apa dia imsak? Waktu berhati-hati. Kalau orang buat istilahnya, orang kata macam traffic light, lampu warna kuning, bersedia untuk berhenti. Atau kalau ada sikit-sikit, bersedia untuk pelan turun. Kan traffic light kalau kuning dah laju dah, turun juga. Kalau dah daripada jauh nampak kuning, slowkan sebab kita tak sempat dah. Jadi kalau misalnya masuk pukul 6 subuh, imsak ni 10 minit, 5.50. 5.50 tu ready untuk berhenti. Kan maksudnya kalau dalam nasi ada lagi 2-3 suap, cakap suap. Kan, lepas tu minum air, nanti tak lama lagi nak azan. Kalau dah misalnya dah berhenti dah, cukup. Jangan diambil lagi risiko makan-makan, nanti takut azan dilaungkan lalu puasa kita tidak sah sebab kita makan sahur pada waktu subuh. Jangan, senangnya tuan-tuan, perempuan, kita ada jam. Tengok jam tu. Jangan kira jam saya memang pukul 6 waktu subuh, tapi tu Bilal tak azan lagi. Jalan. Tu Bilal mari naik motor nak azan, saya pancit 200 meter ke surau. Tonton dia. Sampai surau pun 6-5 minit. Kita pun memang tak azan lagi. Lantaklah memang tak azan. Azan baru kita berhenti sebab ustaz kata bila azan subuh ada waktu. Kita dah ada jam. Maka berpandukan jam. Jangan harap azan sangat. Takut tu Bilal tu lambat azan, maka kita makan lagi sedangkan sudah pun masuk waktu subuh. Kemudian digalakkan kita meninggalkan kata-kata yang keji, mengumpat, mencela, menipu, menghasut dan sebagainya. Tinggal. Ni bukan dalam bulan puasa, bulan lain pun kalau boleh tinggal. Cuma dalam bulan puasa ni lagi kita berazam nak tinggal benda ni. Benda-benda ni mengasut, mengumpat, mengeji orang yang tu tak nak lah. Tinggal. Kemudian mandi junub sebelum subuh. Itu digalakkan. Ya, kalau orang tu misalnya dia dengan isterinya, hubungan suami isteri semalam, dia mandi junub biar sebelum subuh. Kalau dia mandi setelah masuk waktu subuh, sah puasa. Kalau bukan dia mandi selepas subuh, dia dah tak sembahyang subuh, dia mandi pukul 8, puasa sah. Cuma dia tak sembahyang subuh. Itu je masalah. Kan, tapi puasanya sah. Sebab puasa dengan mandi junub tidak ada kait. Seperti mana kalau seorang wanita misalnya datang haid, berhenti haid dia pukul 4 pagi dah tak ada, 5 pagi dah tak ada dah. Tapi dia malas bangun, dia malas nak bangun sahur, atau dia bangun sahur makan-makan, lepas tu dia tidur. Jaga-jaga pukul 11 tengah hari, 11 pagi. Sah tak puasa dia? Sah. Belum mandi wajib lagi. Sah puasa. Cuma tak sembahyang subuh, itu masalah lain. Ya, tapi puasanya sah walaupun belum mandi hadas, walaupun belum mandi junub. Kemudian digalakkan apa tuan-tuan? Kita menyediakan makanan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Itu yang digalakkan kita. Kalau zaman dulu kita banyak buat moreh selepas Isyak kan, selepas tarawih. Sekarang dia ubah apa dia? Pahala yang lebih baik, moreh yang lepas tu, yang lepas tarawih, kita bawa mari pada buka puasa. Sebab siapa yang man fattara shaiman, siapa bagi seorang orang buka puasa ni berbuka puasa, orang yang puasa ni berbuka, dia dapat pahala orang. Banyak mana dia dapat, banyak tu kita. Contoh tuan-tuan katalah, kita hari ni buat buka puasa, saya yang taja tuan-tuan buka puasa di surau tu. Berapa orang tuan-tuan ada? 30 orang. Saya dapat pahala puasa 30 orang. Tuan-tuan jangan risau. Habislah puasa kami Ustaz ni. Dah. Tuan-tuan dapat 100, saya dapat 100. Macam itulah kalau tuan-tuan buat majlis berbuka puasa di surau masjid. Tak mampu seorang, kongsilah 5 orang pun.
Tak mampu banyak, saya nak kongsi 5 orang pun, dia meminta seorang 200 saat, tak mampu, tak apa lah. Bawa kurma je contoh pergi surau. Kan? Ada orang sebelah nak ambil lah kurma sebiji, kau ambil lah kurma sebiji. Dia buka puasa dengan kurma kita. InsyaAllah kita juga dapat pahala orang berbuka puasa. Tuan-tuan, bukan seperti makan nasi berani, nasi dagang, nasi macam-macam. Dah, buat sekadar kita mampu. Ada orang RM5 sehari pergi bazar Ramadan, dia beli kuih RM5 je dia mampu. Nak buat macam orang bagi 200, 300, seorang tak jumpa puasa dia tak mampu, RM5 pergi beli kuih di pasar Ramadan, bazar Ramadan, balik potong-potong, dia beli pula contoh kita kata apa, pulut panggang. Kan, potong 2, RM5 dapatlah kot lebih kurang 15-20, potong jadi 40. Letak dalam pinggan kuih sana sikit, sini sikit, sini sikit. Orang makan, dia pun dapat pahala, insya-Allah. Besar pahala. Bukan semestinya banyak. Orang pula makan sedap je pulut panggang sedap. Ada apa kerah-kerah ni? Punya lahapnya makan, telan-telan, dawai kokot pun banyak telan. Punya sedap ni buka puasa kan. Kawan beli. Jadi apa dia? Kita buat, dapat pahala. Bukan semestinya dapat banyak lagi baik. Dapat taja, ada seorang menaja Mak Tafi tuan-tuan, 7 hari dia taja, dia seorang. Mak Tafi tu dah, Ustaz, saya nak taja 7 hari buka puasa. Macam apa dia mampu? Kita mampu sikit-sikit dapat. Kan, kalau kita mampu 10 orang untuk taja satu malam buka puasa, silakan. Tak ada masalah. Sebab pahalanya besar. Kemudian digalakkan kita antaranya banyakkan bersedekah. Tuan-tuan, banyak sedekah, masuklah sedekah makanan tadi, atau sedekah wang ringgit, atau apa-apa yang kita mampu di masjid dan sebagainya. Banyak membaca Al-Quran yang kita sebut tadi. Baca Al-Quran banyak, khususnya dalam bulan Ramadan. Digalakkan kita bertadarus. Tadarus ni apa dia? Kita baca, kawan-kawan dengar. Betul? Tu satu benda yang baik. Sebab Quran ni kita baca seorang-seorang di rumah, semua betul. Bila baca depan orang, 2 langkah salah, 2 langkah salah. Salah saja, aku baca di rumah elok je. Memang baca seorang-seorang semua betul. Baca depan orang tadarus, tu yang satu muka surat jadi dekat 15-20 minit. Berapa kali berhenti? Banyak betul dia punya R&R-nya. Kan? Kenapa tuan-tuan? Sebab orang lain. Kita 1 kumpulan 8 orang, kita baca 7 orang tengok. Salah tu. Salah saja tuan-tuan. Kawan yang tegur pula bersemangat. Kau ni balik-balik salah, balik salah kan. Tegur kawan-kawan baca tu lain orang tengok mana esok tak mari pula. Tadarus apa? Tadak terus. Kan? Kenapa? Tegur tu sebab kawan tu bermasam muka. Jadi tadarus, jangan tadak terus. Dia terus habis. Digalakkan kita i'tikaf di masjid, terutama pada 10 malam terakhir, untuk kita mencari malam Lailatul Qadar khusus. Tu kalau malam. Jadi malam-malam digalakkan juga sebab malam Lailatul Qadar ni kita bukan tahu juga. Cuma kebarangkaliannya 10 malam yang terakhir, tapi dia boleh jadi pada malam-malam yang lain walaupun sebelum 10 malam yang terakhir. Kemudian di mana disebut kata Jibril telah menemui Rasulullah pada setiap tahun di bulan Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan, dan beliau membaca Quran bersama-sama Nabi. Jadi Jibril bertadarus dengan Nabi. Maka sebab itu kita digalakkan bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ini tuan-tuan, hukum hakam sepintas lalu yang berkait rapat dengan Ramadan sebagai pegangan dan panduan kita tuan-tuan untuk kita bincangkan malam ini. Yang pentingnya tuan-tuan, awal tadi kita sebut Ramadan ni cuba kita buat ibadat lebih daripada yang tahun lepas. Kan? Azam kita, saya pun sama, kita nak perbanyakkan ibadat. Kalau tahun lepas aku baca Quran setengah, dapat 10 juzuk, 20 juzuk. Tahun ni aku azam nak khatam. Kalau tahun lepas khatam sekali, tahun ni cuba kita azam, aku nak khatam 2 kali ni. Kan? Tahun lepas kita jarang, subhanallah, alhamdulillah, la ilah, jarang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jarang. Kita cuba buat. Aku mesti buat 100 subhanallah, 100 alhamdulillah misalnya sehari, selawat pun 100 kali, la ilaha illallah pun 100 kali paling kurang dalam bulan Ramadan setiap hari. Kenapa? Berlumba-lumba kita nak
mencari Ramadan, sebab Ramadan tahun depan kita belum tahu sempat atau tidak kita nak menemui. Jadi tuan-tuan, begitulah doanya sebeningkah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Atau kalau tuan-tuan ada soalan, kalau yang saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya turut Imam Zam jawab. Ya. Berkaitan dengan solat taubat, solat taubat. Jadi ada benda saya baca kita sujud yang akhir itu dia ada sujud akhir. Ada dari antara. Okey. Baik. Solat sunat taubat ni tuan-tuan. Nama taubat juga taba, iaitu taba ni kembali kepada Allah. Taba yatubu taubatan. Maka taubat ini kita kembali kepada Allah, iaitu daripada kita lupa pada Allah, kemudian kita buat dosa, kita kembali kepada mengingati Allah. Kita dulu tak ada dosa, kita bertaubat. Kerana dah buat dosa, kita nak kembali kepada tidak ada dosa. Maka antara yang kita boleh baca dalam sujud-sujud yang akhir, kalau kita nak baca yang biasa kita baca Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya pun boleh. Ataupun kita nak baca dalam bahasa Melayu pun boleh, tapi di dalam hati. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, banyak dosaku, ya Allah, dan sebagainya. Kalau kita nak baca doa-doa yang lain tentang keampunan pun boleh, dengan syarat ianya dalam bahasa. Allahumma rzuqni taubatan nasuha, contohnya. Ya Allah, rezekikan aku mendapat taubat nasuha, boleh. Atau kita baca tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang sembah melainkan Engkau. Subhanaka inni, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, aku ini orang-orang yang zalim pada dia. Pernah seorang sahabat membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, aku zalim pada diri aku ya Allah, dengan kezaliman yang banyak. Zalim yang banyak apa dia? Buat dosa banyak pada dia. Ya Allah, faghfirli dzunubi, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku. Kita mampu kalau nak sujud masjid. Kita tak mampu nak sujud lama, kita boleh bangun, kita berdoa kepada Allah. Kan, kalau tuan-tuan tahu kan, Allahumma ighfirli contohnya, tuan-tuan, apa dimaksudnya? Ya Allah, ampunkan dosaku. Tuan-tuan nak ulang itu, tak ada masalah. Allahumma ighfirli dzunubi ya Allah, ighfir dzunubi ya Allah, ighfir dzunubi ya Allah, ighfir dzunubi ya Allah. Ampunkan dosa, ampunkan dosa. Kalau dapat tuan-tuan sehingga datang rasa untuk kita menangis, atau kita boleh menangis betul-betul tuan-tuan kerana dosa-dosa yang kita buat. Tuan-tuan, kenapa kalau boleh sampai menangis? Sebab dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebut sab'atun yuzlimuhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka perlindungan daripada arasy. Di padang mahsyar nanti dia duduk di bawah payungan arasy. Salah satunya siapa dia? Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang dia duduk bersendirian seorang-seorang sunyi-sunyi. Kita bangun waktu subuh tu, sebelum subuh kan, dia memang sunyi. Fafadat ainahu, dia berdoa pada Allah, dia sembahyang pada Allah. Fafadat ainahu, sampai mengalir air matanya. Kenapa? Minta Allah ampun dosa dia, dia takut dengan azab Allah, dia takut dengan kemurkaan Allah, mengalir dosa dia. Apa dia dapat di akhirat? Orang lain dalam keadaan panas, dia dapat payungan arasy Allah. Ini tuan-tuan, percayalah tuan. Kalau kita buat lillahi ta'ala ikhlas sungguh-sungguh, dan kita cuba menghayati betul-betul keampunan tadi, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah, kita boleh menangis tuan. Kita boleh. Dan kalau Rasulullah kata kalau dah tak boleh menangis fatabaka, maka buatlah menangis itu. Cubalah untuk menangis. Sebab nak dapat hadis tadi, apa dia? Allah berikan perlindungan di bawah arasy Allah pada hari yang tidak ada payungan melainkan payung Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan antara yang kita boleh buat. Saya yakin tuan-tuan boleh buat setiap malam. Kita jangan tinggal solat taubat.
Macam mana tarawih kita sayang nak tinggal. Taubat tu dalam bulan Ramadan khususnya. Luar Ramadan pun buat juga. Mungkin seminggu sekali. Mungkin seminggu 2 kali kalau dah sibuk sekali. Jangan lama-lama. Kalau tuan-tuan misalnya ni luar Ramadan, minggu lepas kita sembahyang taubat, tiba-tiba hari ni kita mati. Kan? Kita sembahyang taubat pada hari Rabu lepas. Kan? Hari ni pukul 8 pagi si fulan tu meninggal dunia tadi. Dia bertaubat minggu lepas. Jadi dosanya ada yang dia tak sempat taubat, ada seminggu. Tapi kalau taubat 5 tahun sekali baru taubat. Dia mati, bila dia taubatlah 5 tahun lepas. Banyak dosa 5 tahun. Satu yang pentingnya kita taubat dan minta mengharapkan dipanggil roja. Bukan rojak orang Melayu, rojak orang Melayu lain. Rojak dalam bahasa Arab ni apa dia? Harapan kita. Allah akan ampunkan dosa aku. Allah akan ampunkan dosa aku. Ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan. Kerana Allah amat suka kepada hamba-hambanya yang memohon keampunan, yang minta taubat kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Allah tahu. Kita semua, kita termasuk saya, tidak pernah sunyi daripada buat kesalahan dan dosa. Kadang-kadang dosa kita datang di hati. Mulut okey, hati. Kan tengok orang ni, dia ni teruk sungguh neraka dan tak nampak pergi sembahyang masjid pun neraka. Kita buruk sangka hukum. Apa? Kan tengok muka bendahari surau, ada bendahari bukan contoh ni. Ada jual. Tak apa, force besar sikit. Kena pula kan. Tukar kereta pula. Lari ke surau. Contoh lah kita kata kan. Contoh. Tengok orang bendahari. Jadi dia jadi buruk sangka. Dosa tak? Ya, Ustaz, saya ada beberapa soalan. Beberapa. Okey, boleh habis lambat kan ni? Boleh. Boleh. Okey, silakan. Pertama, kalau kaedah saya lah, kalau awal puasa tu kita bermula dari 1 sampai 10, pertengahan 11 sampai 20, dan akhir 21 sampai dia. Tapi saya nak ambil pertengahan, saya kata 15 lah. Tapi kalau mengikut ahli Rasulullah, dia tak kata 15, dia tetap pertengahan puasa. Jadi ada beberapa kaedah yang saya kira tu dia duduk tengah-tengah antara 11 ke 21. Yang kedua, Jawab satu boleh, lagi lupa banyak orang ni. Kalau kita kata tadi kan, dia bahagi 3. Jadi bahagi 3 tu pertengahannya, maksudnya pertengahan di situ adalah 10 yang kedua. 10 yang kedua. Jadi 10 yang kedua. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang dalam tu Bukan yang 15 tu. ah, Bukan pertengahan, maksudnya tarikh dia. ya. Maksudnya dibahagi 3 Ramadan tu, 1 hingga 10, 11 hingga 20, 21 hingga 30. Dia akan bagi 3. Okey, soalan pertama kan selesai. Soalan kedua. Yang kedua, ada kalau dia panggil orang takwa juga, kalau dia tak tahu hukum, tapi dia buat. Ada kalau dia dipanggil orang takwa. Okey. Dia tak tahu hukum dan dipanggil orang bertakwa atau tidak? Baik, bila tak tahu hukum, dia beramal tanpa hukum, tanpa mengikut syariat Islam, amalannya ditolak. Ya, sebab tu kata al-ilmu bila amali, kan, kalau ada amal, ada ilmu tak beramal seperti mana pokok yang tidak berbuah, tu kalau ada ilmu dan tidak beramal. Kalau beramal tanpa ilmu, wahuwa mardudun, amalan ditolak. Kita semayang tak tahu mana rukun, mana sunat, mana makruh, mana yang haram, tak tahu. Mardud, amalan ditolak. Siapa ditolak? Kamu beramal dengan kejahilan, bukan dengan ilmu. Satu, menuntut ilmu tu wajib. Tuan-tuan bayangkan kalau tak ada ilmu. Ni orang nak mati ni. Mari kita kata, Haji mengucap Haji la ilaha, tak boleh ke depan ni. La ilaha illallah, contoh. La ilaha illallah, pakcik tu ikutlah. La ilaha illallah. Lama sekali kita kata Haji mengucap balik la ilaha illallah, dia ikut la ilaha, pakcik. Kan, ada pula tinggi pada rumah neraka lah pakcik. Kenapa apa? Kenapa tuan-tuan? Sebab dia sebut la ilah, tiada Tuhan. Sedangkan niat dia macam tu, dia nak sebut la ilah Allah tapi tak sempat habis, nyawanya dia ditarik. Bukan dia nak kata tak ada Tuhan, tapi kerana jahil tadi, tak ada ilmu, sudah kan,
Orang lain kata betul juga ya. Dia kata la ilah tiada Tuhan. Neraka dah. Dia nak ke tanah kubur ni. Kubur Cina sana. Entah. Tu yang kita kerana tak ada ilmu. Contoh tuan-tuan, itu yang bila kita tak ada ilmu, orang mudah nak sesatkan kita. Itu yang ayah pin ada, ayah pan ada, apa tuan-tuan. Banyak. Kenapa? Sebab kita tak ada ilmu. Contoh saya kata tuan-tuan. Tuan-tuan, contohkan saya pun ceramah dengan tuan-tuan dengan penuh semangat. Tuan-tuan dan puan, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang keyakinan. Tuan-tuan yakin tak Tuhan ada? Yakin tak? Tuan-tuan dah yakin? Tak payah sebenarnya. Sebab dia kata, ni kalau rakam Ibnu hanya ambil sekarang ini, ya. Sebab apa dia kata? Al-Quran dah sebut, sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Sembahlah Tuhan sehingga datang keyakinan. Sekarang tuan-tuan dah yakin Tuhan itu ada. Tak payah semayang dah. Yang pergi semayang tu semua tak yakin Tuhan tu ada. Kita kata betul juga. Kita pun ikut dia. Kenapa tuan-tuan? Bila tidak ada ilmu. Macam tu yang semayang bila tak ada ilmu. Yang puasa tak ada ilmu. Tuan-tuan, orang puasa tak ada ilmu. Dia puasa ikut dia. Tu yang tuan-tuan kita pernah dengar kan soalan-soalan dalam radio. Kalau tanya Perak FM ke mana, kan dengar soalan-soalan radio kadang-kadang. Macam ni punya soalan pun ada lah di tahun 2000. Yang saya pernah dengar lah, lebih kurang lah dengan soalan masa tu mufti masih sihat. Soal jawab agama hari Jumaat berapa? 9 ke 10 lebih kurang. 9 ke 10 bersama mufti masa tu. Sekarang dah bersama dengan Timbalan lah. Sebab mufti saya tak sihat. Yang saya ingatlah soalan yang tuan lebih kurang dia tanya saya masa tu pun dalam kereta balik daripada mana tak dengar? Kata Pak Cik ni buat malu orang Perak ni. Dia tanya apa soalan? Ustaz, saya ni bukan Ustaz mufti. Tuan Datuk, saya ni suka dengar lagu Hindustan. Batal tak puasa saya kalau saya dengar lagu Hindustan tiap-tiap hari dalam Ramadan? Sebab memang saya suka Ghalib dengar sedar-sedar buka puasa. Lebih kurang itu kan. Memang minat Hindustan ni. Dia tanya dengar lagu tu batal puasa atau tidak. Umurnya lebih kurang 5-60 jugalah. Daripada suara dia rasanya orang tua lah. Sebab dia dah ada cucu lah apa semua. Mufti jawab macam tu kan. Tak batal. Tapi daripada dengar lagu Hindustan, eloklah baca Quran. Dia kata itulah kan. Dengan lebih kurang kan. Tapi soalan dia tanya, dengar lagu batal puasa atau tidak pun tak tahu. Ini yang kita kata beramal apa ni? Tak ada ilmu. Ya? Bila beramal orang sedekah tak ada ilmu. Takut sedekah ni pun tu yang mardud ditolak. Kenapa ditolak? Dia bersedekah kenapa? Supaya orang sebut-sebut nama dia. Dia seorang yang derma. Kalau dia ada ilmu tasawuf, kita tak boleh riak. Aku derma ni bukan nak orang sebut-sebut. Aku derma lillahi ta'ala. Tuan-tuan, orang lain semua berkongsi-kongsi buka puasa dia, aku nak seorang. Orang lain kongsi-kongsi tak mahu, nak seorang. Dia orang sebut, weh banyak duit ni, dia seorang-seorang je. 2 malam pula tu dia ambil. Nakkan orang. Dia beramal tapi tak ada ilmu. Akhirnya amalannya ditolak. Sebab tu kita beramal kena tolak. Orang pergi haji tak ada ilmu. Habis. Tuan-tuan ada orang pergi haji dululah. Ya. Sekarang dah tak ke tahun ni pun tak boleh. Pergi haji, dapat pula haji tajaan. Haji tajaan ni biasalah orang-orang yang besar-besar taja. Kan, ni ketua kampung tak pergi haji. Pergi dulu. Kan, ni apa ketua cawangan tak pergi. Semua ditanya. Dia tak ikut khusus haji yang 18-20 minggu. Pergi tuan-tuan. Orang pakai ihram kayu. Dia pakai juga. Tapi seluar dalam ada. Kan, dia ada. Orang baling batu satu kan. Yang beratus satu baling satu. Kan? Dia bubuh dalam botol, sekali baling. Senang, selesai kan. Sekali masuk. Yang kau nak baling satu apa? Oh dalam botol ni ada. Balik. Terus masuk. Senang cerita dia. Bodoh semua. Kita pula dia kata bodoh. Apa kan? Beramal dah. Dia pergi haji. Tapi tak ada. Itu yang semayang kita tak ada ilmu. Macam mana semayang yang Allah nak terima? Kan yang kita kata semayang yang kena ada jihad.
Yang semayang yang kita jihad daripada kadang-kadang syaitan buat lari, baru tertarik balik duduk. Ni kadang-kadang bila tak ada ilmu, Allahu Akbar. Bila imam baca Fatihah, baca amin amin. Lepas tu, tunggu imam baca Quran je lah. Dia baca dah Fatihah? Tak ada ilmu. Kerana tak ada ilmu tu kadang-kadang ambil wudu. Tuan-tuan perhati kan, dalam hari Jumaat kan, kadang-kadang siku tak basah. Tak basah siku. Kadang-kadang tu, ni belakang tu kan, tak basah. Bukan budak-budak, orang tua. Yang makan pisang lah, bercakap-cakap belakang masjid tu budak-budak kan tuan-tuan. Orang tua. Jangan tuan-tuan sudah, lagi tuan-tuan marah saya pula kan tu. Kan? Orang budak-budak dah, orang tua. Kenapa? Dia mari nak beramal, dia mari nak mari, tapi dia tak ada ilmu. Yang duduk belakang masjid sekarang kan, contohlah dulu, dia duduk bawah pokok dekat bangku tu sampai dia bawah sempat isi rokok. Sembang kawan-kawan. Kan? Bukan budak-budak, orang tu. Beramal dah, beramal semayang Jumaat, tapi tak ada ilmu. Sebab itu beramal tanpa ilmu, fahuwa mardu je, amalan ditolak. Tu je. Okey, soalan kedua. Habis dengar. Kan ada lagi? Okey. Yang ni saya angkat sekali ya. Oh, ini angkat sekali. Okey. Ada hadis ke hadis Rasulullah pun. Ada ke saya masuk dalam golongan macam dia kata kebanyakan di akhir zaman ni banyak orang berpuasa dia semua dapat harga yang rangkap dia ada pula satu golongan lagi pada zahir yang nampak dia makan tapi dia sedang berpuasa. Yang tu biasa. Pada zahir dia makan, pada zahir kita nampak dia makan tapi dia sedang berpuasa. Dia sedang berpuasa. Jadi ada pening sikit, ada puasa sikit lah. Pasal yang pertama tadi kita puasa. Nabi kata dia semua dapat apa dia dapat puasa dah. Okey. Itu satu. Yang kedua dia kata pada zahir kita nampak dia makan tapi dia puasa. Okey. Yang pertama memang ada dalam hadis. Yang pertama, kam min shaimin laisa lahum illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, Nabi kata dia hanya dapat lapar dan dahaga. Itu yang saya sebut tadi, puasa awal. Puasa macam budak-budak puasa je, lapar dahaga. Tuan-tuan ada anak cucu yang darjah 2, darjah 1 baru belajar puasa. Dia balik sekolah cuma tengok perangai, Tok Wan nak aiskrim. Puasa tak tahan. Ujuk-ujuk dia tidur lena sampai juga 7.30, 7.20 baru dia buka puasa. Dia buat apa? Semayang dia tidak, baca Quran dia tidak. Kan, dia pakai seluar pendek, bermain dengan kawan-kawan. Dia tak jaga aurat, dia dah satu. Maka Tok Wannya pun kalau macam tu juga. Kan, lepas asar pukul 6 halau lembu pakai seluar pendek. Quran tak baca, semayang pun tidak. Jumaat sekali saja pergi. Puasa awal. Hanya dapat lapar dan dahaga. Atau dia puasa-puasa tapi bak mengumpat orang, bak mencaci orang, fitnah orang, jalan macam biasa. Puasa-puasa juga, judi dia tak tinggal. Dapat hanya lapar dan dahaga. Adapun sambungan kata yang kedua, yang hadis tu dia kata tu je. Yang kedua yang kata zahir kita nampak dia makan tetapi sebenarnya dia puasa. Yang tu saya pun pening. Kena minum ketum ke apa? Itu jawab. Kecuali kalau itu kita kata ianya, kecuali lah saya katalah andai yang saya mungkin kalam-kalam ahli sufi yang dijumpa yang kita kata di luar daripada Ramadan. Nampak dia makan tapi dia puasa. Maksudnya mulut dia makan ni dulu Ramadan lah, tapi sebenarnya hatinya berpuasa daripada mengata orang, ngumpat orang, buruk sangka orang. Tuan-tuan, sebab apa? Dosa hati ni banyak. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan belajar kitab, mungkin ada belajar kitab pada orang bagi hati kan, antaranya ialah apa dia? Ni yang kita sebut tadi, su'uzon, buruk sangka dengan orang. Buruk sangka. Kan, tuan-tuan tengok tiba-tiba katalah, tengok tu imam naik kereta, bila imam, sebelah dia ada perempuan muda. Tu imam ni. Bini sakit di rumah, dia usung perempuan lain, tak mati lagi bini dia usung lain dah. Apa dia? Buruk sangka. Kita tak tanya pun. Tanya-tanya apa? Anak saudara. Ngantor pergi sembah di Ipoh. Emergency nak kena balik segera ke Kedah, ke Pulau Pinang. Kita apa dia? Hukum dia
tu imam ni tak padan dengan bini, dah tua, bini sakit, perempuan muda pula dosa. Apa ni? Dosa hati. Berpuasa. Hati berpuasa daripada buat dosa-dosa. Tu puasa. Yang dia kata, kita nampak zahir dia makan, tapi dia hati puasa. Maksudnya begitulah. Lebih kurang ni. Puasa sebab hati ni tuan-tuan, memang Nabi sebut. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis 40, dalam bab halal haram tu hadis kedua kalau tak salah saya, yang mana di hujungnya Allah sebut, Nabi sebutkan, ala inna fil jasad mudghah. Dalam jasad ni dia ada seketul daging. Kan? Wa iza salahat, bila jasad daging ni baik, salahatil jasadi kullu, semua tubuh badan jasad daripada hujung kepala sampai ujung kaki semua baik. Wa iza fasada, bila hati itu tadi teruk, jahat, fasadatil jasadu kullu, semua daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki semua. Sebab tu dia kata dalam Islam tak ada istilah kita boleh kata, tuan-tuan saya ni mulut memang jahat, tapi jangan takut hati saya baik. Tak ada. Apa yang keluar daripada mulut adalah daripada hati. Hati yang baik, dia akan keluar yang baik. Kalau hati jahat, dia keluar benda ni. Ini yang kita kata, itu dalam ilmu lain pula ya. Dalam ilmu tasawuf bincangkan hati. Sebab tu hati dalam bahasa Arab dipanggil khalbun. Khalbun ni apa dia? Hati. Khalbun ni, kalau dalam contoh kita, daripada perkara khalbun dia jadi inqilab. Inqilab ni reformasi. Reformasi pula. Inqilab ni apa dia? Jatuh apa ni? Guling kuasa. Dulu orang ni merintah, pusing bagi orang merintah. Khalbun ni apa dia? Pusing, berbolak balik. Yang doa ni, Allahumma ya munqalibal qulub, wahai Tuhan yang membolak balikkan hati. Hati ni boleh berbolak balik. Boleh berubah tak tuan-tuan hati? Boleh. Contoh saya kata, contoh. Boleh lambat je? Boleh. So dia kerja lambat? Apa? Itu cuti. Cuti. Patut tadi. Hati ni boleh berbolak balik, boleh berubah. Tuan-tuan nak mari semayang je contoh. Kan? Kata esok subuh semangat dengan ceramah Ramadan, esok subuh nak mari semayang surau. Kan? Esok subuh memang jaga 5.30. Jaga 5.30. Nak pergi pun sekarang pergi awal, orang suruh jadi imam. Aku tak boleh. Contoh dah kan? Aku tak boleh. Gunung boleh sangkut. Biarlah. Tunggu dah. Tunggu dah. Jaga-jaga pula 5.50. 5.50. Bila tak sampai lagi, tu di mana? Tunggu. Tunggu, tidur. Jaga-jaga 6.30. Apa dia? Tak payah pergi lah. Hati mula-mula nak pergi, dia bolak balik jadi tak boleh. Macam tu bab sedekah. Bila mari Ramadan, Ramadan ni aku nak sedekah semalam sekurang-kurangnya RM2. Jadi kalau RM60 untuk sedekah, sebab 30 malam 20. Atau tuan-tuan contohlah, tuan-tuan banyak kelapa sawit. Sekarang ni kelapa sawit tengah mahal. Saya pun kata kepada tuan-tuan, tuan-tuan, saya nak kutip derma tuan-tuan, nak buat mahat tahfiz, nak bagi anak-anak kita hafal Quran. Kalau tuan-tuan sedekah ni sedekah jariah sampai kiamat, tuan-tuan akan dapat pahala. Saya minta tuan-tuan bantulah saya, sama-sama kita menderma untuk kita bina mahat tahfiz contoh, atau sekolah agama. Satu lot tuan-tuan tak mahal pun, RM25. Jadi kalau tuan-tuan RM100, tuan-tuan akan dapat 4 lot. Kalau tuan-tuan dapat RM200, 8 lot. Tapi tuan-tuan tak bawa duit, tak apa. Saya akan mari nanti bulan depan ceramah saya yang berikutnya. Tuan-tuan bawa duit, saya akan bawa resip untuk bagi pada tuan. Kan bila dengar ceramah, satu lot RM25. Kalau apa ambil 100, 4 lot. Kalau nak 8 lot, 200. Jadi duit kelapa sawit tadi orang bagi ada dekat RM2,500. Yang RM500 itu aku sedekah lah Pak Ustaz buat mahat tahfiz. RM500. Dan 5 kali 4, 20 lot, RM500. Bila tu? Malam ni selepas dengan ceramah kata nak bagi RM500. Minggu depan RM500 pun banyak juga. Kan? Ustaz ni betul ke tak betul? Kalau dia tipu
Hati kan? Yang mula hati bola balik tu. Kalau dia tipu, dia untung 500, aku tengah nak mampus. 500 banyak, jadi 200 setengah cukup lah. Kalau dia tipu pun tak banyak sangat pun. Kan 200 setengah cukup. Tu baru minggu depan. Nak mari ceramah bulan tu. Kan? Minggu kedua, kan? 200 setengah pun banyak. Kan? Dia semua kan? 200 setengah pun banyak tu. Kalau 10 orang bagi dah 2,500. Kalau 200 setengah. Jadi kalau aku bagi 200 setengah banyak. Bagi kat lain dulu lah. Yang kat ustaz ni bagi 100 tu cukup. 100 lah. Mula 2,000, mula 500. Kan? Tu 2 minggu. Mari minggu ketiga. Minggu depan ustaz nak mari kan? Kalau 100 pun banyak juga. Kan? Kita kena hati-hati zaman law. Ustaz pun bukan boleh kira. Dia kata kan? Kalau bagi 100 banyak, 50 okey lah. 50. Malam ceramah kau 50. 50. Duit 10, 5 ringgit okey. Kan? Bawa 50 kan. Lepas tu saya pun ceramah lah. Tuan-tuan dan ujung ceramah. Jadi nanti ujung ceramah ni tuan-tuan, seperti yang saya janjikan bulan depan, saya akan kutip ilmu pada tuan-tuan untuk kita bina mahat tahfiz. Pahala sedekah jariah. Mungkin tuan-tuan nak sedekah pun. Kawan, tak apalah, ujung ceramah kan. Habis ceramah semain syak. Sebelum semain syak, kawan tweet. Kita pergi dataran Melayu, kena cepati. Lama tak kena. Kita pun itu juga kan. Aku pun lama tak kena. Puri ke, cepati ke. Kena malam ni ada kari kambing. Puri, cicak kari kambing. Capati, cicak kari kambing. Nalar tu. Tentu ya, tapi duit ni ada 50 ringgit. Nak ada masak. 25 pun jadi. 25 pun lepas dah dapat pahala. Daripada tak buat, baik buat. Akhirnya 25 ringgit. Apa dia? Hati membolak dan bagi emosi. Itulah perangai syaitan. Sebab tu kita kata tadi, benda yang baik ulama kata tadi, jangan tangguh. Khususnya bab derma. Kalau tangguh memang kurang punya, dia tak tambah. Dapat apa tuan-tuan? Kita menganggap lambat lagi nak mati. Sebab tu kita malah derma. Maksud saya. Kalau kita kata esok nak mati, semua harta kita nak derma. Contoh dia macam ni lah tuan-tuan. Contoh je kan. Contoh kita kata. Katalah saya tadi nak kutip derma. Tuan-tuan on the way mari masjid tadi, ada seorang YB mari, menteri mari, orang kaya mari lah. Dia bagi tuan-tuan yang mari surau ni semua, saya nak bagi seorang 10,000. Semua bagi semua. 10,000. Sebelum maghrib. Saya mari nak kuliah maghrib, dia pun nak tak ada balik. Tuan-tuan semua dalam poket ada 10,000. Macam tadi dah saya. Tuan-tuan, saya dah habis ceramah, saya nak bina mahat tahfiz tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi banyak mana sumbangan, seikhlas mana pun bagilah. Sebab sama-sama kita buat sedekah jariah untuk kita bina mahat tahfiz. Tuan-tuan ya, jadi dalam poket tuan-tuan ada 10,000. Saya nak bina mahat tahfiz. Tuan-tuan nak bagi berapa? Ada nak bagi semua 10,000? Hai sinar tu. Kan? Ada rasa tak? Tak apa Ustaz, kami semua 10,000 tadi dapat, 10,000 kan nak bagi? Tak ada. Contoh kata apa? 10,000 bagi. Paling-paling banyak mungkin 1,000, 2,000 atau bagi 200-300 pun okey dah, banyak dah 200-300 contoh. Katalah contoh kata, tak apalah kita bagi 500. Ada lagi 9,500. Okey. Tuan-tuan pun kata, nah, 1,000 Ustaz, saya bagi 500, orang ni bagi 500, adalah 600, ada yang 1,000 contoh. Tak ada seorang pun bagi 10,000. Kan, habis tuan-tuan bagi derma. Kita pun sembang-sembang, masuk seorang lelaki. Jubah putih, sobat. Lawa banyak. Dia pun kata, tuan-tuan dan perempuan, saya ni malaikat utusan Allah, malaikat Israel. Tuan-tuan yang ada dalam surau ni, semua saya akan tarik nyawa sekarang. Ada semua orang saya. Contohlah. Tuan-tuan, dia kata tuan-tuan ada masa 3 minit untuk tuan-tuan nak buat apa-apa amalan sebelum saya tarik serentak semua ini.
Habis kan? Habis. Tuan-tuan nak simpan lagi tak 10,000? Tak? Sebab dia kata dia masuk, tuan-tuan semua saya nak ambil nyawa tuan-tuan 3 minit dah sekarang. Yang dalam surau ni kecuali Ustaz seorang je tak ambil. Pegang dia semua kan. Jadi tuan-tuan rasa tuan-tuan nak simpan lagi tak 9,500 tadi? Tak kan? Ustaz ambil lah semua 10,000. Tadi kenapa tak ambil 10,000? Kenapa? Sebab kita rasa aku hidup lama lagi 10,000 banyak benda buat tu. Kan? Minggu depan roket mati. Tayangan tu 4 potong. Semua pergi. Tapi bila nak malaikat mau kata saya nak ambil nyawa 3 minit. Nak beramal, nak mengucap, nak apa 3 minit. Semua kita hak 9,500 tak ambil dah semua derma kami dah nak rasa. Macam itulah kita. Apa dia? Kita malas nak derma sebab kita rasa lambat lagi kita nak mati. Padahal kita tahu. Macam itulah tuan-tuan. Cukup habis setengah. Habis dah bateri pun. Ya. Maka ada soalan tuan-tuan. Tak apalah. Sekali-sekali sembang nak mari dengan tuan-tuan. Kalau ada soalan dia tanya. Tak ada. Tak apa. Kita tutup setakat ini. 1, 2, 3. Tak ada soalan. Sekian. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Ada rezeki kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Saya mohon maaf kalau salah dan silap dengan tuan-tuan. Semoga Allah panjangkan usia kita dan sempat kita bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan hamba-hamba yang soleh. Saya mohon maaf kalau salah dan silap. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa a'udzu jalali wa azim sultanih. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa arina ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.